Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aidada Ahmad Ismail 1772751 dan partner saya Ahmad Zaidi bin Shahlan 170911181. Pada hari ini kami akan menyambung pembentangan yang bertajuk mutlak dan muqayyad. Okey, mutlak dan muqayyad. Pertama, mutlak. Apa itu mutlak? Mutlak adalah lafzul khas alladhi yadullu ala fardhi syai' atau afrad ala sabil syuyu' wa lam yataqayyadu bisifatin min sifati. Itu mutlak adalah lafaz yang menunjukkan kepada satu unit yang bebas dalam jenis dia tanpa ada sebarang ikatan lafaz yang mengecilkan skopnya. Baik. Contohnya rujulun, rijalun, kitabun, kutubun. Rujulun lah, satu je. Fardu syai' rujulun. Dia bukan rujulun mukminun ke rujulun kabirun ke, tak ada. Dia rujulun. Baik, fa innaha alfadhu tadullu ala fardi syai' aw afradu ghairu ma'inati duna mulahadhatil umumi aw istighraqi wa innamal maqsudu huwa al-mahiyatu aw al-haqiqatu bihasbi huduriha fi dhihni bisarfi an-nazri 'an at-taqyid bisifati min sifati. Lafaz yang menunjukkan kepada individu yang sama atau individu yang tidak ditentukan tanpa diperhatikan yang umum atau tidak bermoral. Tetapi yang dimaksudkan adalah intipati atau kebenaran sesuai dengan kehadirannya tanpa sekatannya sebagai sifat daripada sifat itu. Fayakunul mutlaq musawiyan linnakirah. Dan mutlak itu adalah ia seperti nakirah. Seterusnya, hukum mutlak. Apa itu hukum mutlak? Hukum mutlak adalah idza warada lafzul mutlaqan fi nas tashri'i wa lam yaridu bi'ainihi muqayyadan fi nas tashri'i akhar aw lam yaqim dalil ala taqidihi nasun aw dalalah fa innaha ya'malu bihadzal lafzi 'ala al-itlaqi. Iaitu jika datang lafaz ini dalam nas-nas syarak dan tak ada sebarang lafaz yang mengikat dia, maka diamalkan dan dipegang dengan itlaqnya tanpa sebarang perubahan dalil dan takwil. Alright. Seterusnya al-muqayyad. Apa itu al-muqayyad? Al-muqayyad adalah lafzul khas yadullu ala fardhi syai' muqayyad bisifatin min sifatin. Muqayyad adalah lafaz khusus yang terikat dengan sesuatu sifat daripada sekalian sifat. Maksudnya lafaz yang terikat. Kalau muqayyad dia tak terikat. Kalau mutlak tak terikat, muqayyad dia terikat. Contoh, rajulun mu'minun, kitabun hadisun. Rajulun apa? Rajulun mu'minun, orang lelaki yang beriman. Kitabun hadis, buku apa? Buku hadis. Contoh. Alright, hukmuhu ya'malu ala taqyidihi ma lam yadullu dalil ala al-ilgha al-qayyid. Diambil kira dalam dalil melainkan ada dalil lain yang membatalkan muqayyad. Contoh dalil muqayyad, wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minah. Yang kedua, wa rabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bin. Ini berkenaan muqayyad. Seterusnya kita bagi kepada hamlul mutlaq 'ala al-muqayyad. Dia ambil kira mutlak ke atas muqayyad. Idza warada lafzul mutlaq fi nas wa muqayyadan fi nas al-akhar fa hal ya'malu bi kulli minhuma aw yahmilu al-mutlaq 'ala al-muqayyad ay ya'malu bil muqayyad. Sekiranya terdapat lafaz mutlak pada satu nas dan lafaz muqayyad pada satu nas yang lain, adakah ia diambil kira semua? Iaitu lafaz muqayyad, mutlak dan muqayyad, ataupun diambil kira mutlak atas muqayyad. Okey, dalam bab ni ada ikhtilaf ulama, iaitu ada dua pendapat ulama yang berbeza. Yang pertama, minhum man yahmilul mutlaq 'ala al-muqayyad wa yatawassa'u
فيه نظرا لأن النصوص الشرعية وحدة واحدة. Sebagian ulama mengambil makna mutlak daripada muqayyad. Bagi mereka nas-nas syar'i bila ia datang dengan cara satu maka ia adalah satu dan tak boleh ditakyidkan. Okey. Yang kedua, minhum man yudhiqu fi dhalika qala anna al-aslu al-'adam al-hamlu illa idza wajada muqtadiyan lil haml. Sebahagian lain lebih sempit pandangan mereka terhadap masalah tersebut. Kata mereka, jika ada mutlak dan muqayyad, maka kita perlu kembali kepada konsep asal, iaitu tak boleh ambil makna mutlak atau muqayyad dan meninggalkan yang lainnya kerana asalnya adalah tak boleh ambil salah satu sahaja, kena ambil dua-dua. Okey. Wa innamal mujibu lil hamli 'inda al-jami'i huwa wujud at-ta'arudi بين النصين والمطلق والمقيد فيكون أساس الاختلاف هو بأي شيء يتحق التعارض حيث يجب حمل أحدهما على الآخر. Adapun wajib ataupun perlu ambil salah satu dari dua muqayyad atau mutlak apabila ianya berlaku kontradik antara keduanya, mutlak dan muqayyad. Ini mutlak tak sama dengan muqayyad dan muqayyad pula berbeza dengan mutlak. Pada masa itu maka bolehlah pilih salah satu dari mutlak dan muqayyad. Okey. Para ulama mazhab Syafi'i mengatakan in ittihadul hukmi fil nasin mujibu lit-ta'arudi sawa'un ittahada as-sababu am ikhtalafa bihaitsu idza ittahada al-hukmi wajaba al-hamlu. Para ulama Syafi'iyah, para ulama mazhab Syafi'i mengatakan jika ada dua nas yang kata wajib, maka ada kontradik yang berlaku sama ada keduanya mempunyai sebab yang sama atau sebab yang berbeza. Dan dengan itu jika berlaku hukum yang sama sebab atau berbeza, maka bolehlah kita pilih salah satu yang mutlak atau muqayyad. Ulama mazhab Hanafi pandangan bahawa inna mujarradu ittihadul hukmi la ya'tabiru sababan liwuqu'i at-ta'arudi bal labud an yanzama ila dhalika ittihad as-sabab ma'a kauni al-itlaq wat-taqyid fil hukm. Ulama mazhab Hanafiyah berpandangan jika sekadar hukum sama tak boleh cakap sebab adanya kontradik yang berlaku, bahkan tak dapat tidak kita kena tengok perkara tersebut adakah berlaku sebab yang sama atau tidak. Sama ada sebab yang sama atau tidak itu membawa kepada makna mutlak atau makna muqayyad sesuatu hukum. Okey. Baik, gambaran suwarul hamlul mutlaq al muqayyad, gambaran diambil kira mutlak atas muqayyad. Yang pertama, ayakhtalifal mutlaq wal muqayyad fi hukm was sabab. Berbeza mutlak dan muqayyad pada hukum dan sebab. Contoh, firman Allah Subhanahu wa taala as-sariqu was-sariqatu sehingga habis aydiyahuma. Yang ini adalah lafaz mutlak, dan yang kedua wa aydiyakum ilal marafiq. Ini berkaitan dengan ambil wuduk. Baik, hukumnya yang pertama as-sariqu adalah berkenaan potong tangan. Yang kedua adalah berkenaan basuh tangan. Sebab mukhtalif. Yang pertama as-sariqu sebab yang pertama tu adalah disebabkan kecurian. Yang kedua adalah disebabkan untuk mendirikan solat. La yahmilu bil ittifaq. Baik, seterusnya ayat tahida fil hukmi was sabab. Contoh ayatnya hurriman alaikumul maitatu wad damu wal lahmul khinzir. Yang contoh lain qul la ajidu fima sehingga illa an yakuna maitatan aw daman masfuha. Hukumnya ayat yang pertama tu hukumnya haram. Sebab pertama
ma yujidu fihi ma min darar wal adha. Itu tak ada padanya darurat. Yahmilu bil ittifaq. Talaq wa taqyid fil hukum. Pada dalil pertama tu adalah wajib membebaskan hamba, manakala pada dalil yang kedua tadi adalah wajib membebaskan hamba tapi dibataskan dengan mukminatun. So itu hukum dia. Dan apa yang membezakan ialah yakhtalifu Hanafiyah, tidak berlaku percanggahan kerana tarikh nuzul tu berlainan, tidak sama. So tidak perlu disandarkan, manakala Syafi'iyah yahmalu, maksudnya perlu disandarkan kerana wujud percanggahan jika tidak disamakan. Kerana ada persamaan hukum di situ, iaitu dua-dua membebaskan hamba, cuma satu adalah tidak mukmin, satu lagi perlunya wajib hamba yang mukminah. Wal hukum wahidun idza wurida fil Quran muqayyadan fi mawdi' fala budda an yakuna muqayyadan fi kulli mawdi' itinasiq al ahkam. Maksudnya hukum satu itu yang diturunkan dalam Quran secara muqayyad, mestilah benda tu dibataskan pada tempat hukum itu. Okey, pada yang ini pula, poin yang ini adalah ayattahida fi sabab wa yakhtalifa fil hukum. Hukum tu sama tapi beza pada hukum. Contohnya ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum minas solah sampai wa aidikum ilal marafiq. Ini adalah menceritakan berkenaan perlunya untuk mengambil wuduk ataupun syarat untuk kita mendirikan solat. Dan pada dalil yang kedua adalah fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum. Maksudnya ini adalah dalil untuk kita tayammum. So sebab dia adalah kedua-dua ni, tayammum dan mengambil wuduk ni, sebab dia sama, iaitu untuk mengangkat taharah ataupun untuk solat. Dan hukum dia berbeza. Hukum dia maksudnya satu tu kena basuh, satu lagi wajibul ghuslun dan wajibul masih. So fala yahmalul mutlaq 'ala al-muqayyad bil ittifaq. Maksudnya ulama bersepakat bahawa mutlaq itu yang mana wa aidikum, maksudnya yang satu tu wa aidikum tu tidak perlu disandarkan. Yang satu disandarkan wa aidikum bil marafiq, yang satu lagi adalah wa aidikum saja. So yang satu untuk wuduk tu perlu sampai ke siku, dan untuk tayammum tidak perlu dibataskan sampai siku, hanya tangan sahaja, sebagian tangan. So halat ittifaq, hal-hal yang bersepakat, iaitu pertama hukum yang sama dan sebab, wal itlaq wa taqyid fil hukum, kerana li'anna al-mutlaq juz'un min al-muqayyad, kerana mutlak itu adalah memang sebahagian daripada muqayyad. Wal amal bi kulli amal bil juz'i, dan kena beramal pada setiap apa yang bahagian itu. Fakana al-amal bil muqayyad amalan bil mutlaq fahamal al-mutlaq 'ala al-muqayyad, maka beramal dengan muqayyad dan perlunya beramal dengan perlulah mutlak tu beramal dengan apa yang disandarkan dengan muqayyad. Okay, seterusnya yang kedua, ikhtilaf fil hukum was sabab, maksudnya hukum dan sabab ni dua-dua lain pada dua-dua dalil, maka secara bersepakat tidak perlu disandarkan kerana tidak wujud percanggahan tersebut, percanggahan dari segi dalil lah. Yang ketiga adalah ittihadu fis sabab wal ikhtilaf, sebab yang sama dan hukum berbeza. Sebab sama, hukum berbeza. Contohnya la yahmalul mutlaq, maksudnya tidak perlu disandarkan mutlak kerana tidak wujud contradiction ataupun perselisihan tu sah. Maka perlulah beramal seperti mana ia diturunkan dalam Quran. Contohnya sebab sama adalah contoh macam wuduk tadi, wuduk dengan tayammum. So dua-dua sebab sama,
tapi berbeza pada hukum. Satu perlu hingga ke marafiq, ke siku, yang satu lagi tidak perlu, hanya disebutkan sebagai tangan. So kat sini perlulah mengikut apa benda yang diturunkan seperti Quran. Kalau Quran kata macam tu, kita perlu ikut secara zahirnya. Okey. Halat al-hal berkaitan dengan khilaf, yang ini hukum sama tapi berbeza pada sebab. Contohnya pada dalil kafarah zihar, iaitu bila kita ziharkan isteri, dan bila kita membunuh secara tidak sengaja. So dua-dua itu adalah hukum yang sama. Yatahida fil hukum dia sama, dua-dua kena bebaskan hamba. Tapi sebab lain-lain, satu zihar, satu bunuh. Tapi yang membunuh secara tidak sengaja ni, hukum dia ada tambah sikit, iaitu hamba yang beriman. Manakala yang zihar ini adalah membebaskan hamba saja, tidak kira kafir ataupun muslim, tidak dibataskan dengan apa-apa. Jadi apa kata ulama jumhur, perlu dibataskan pembatasan tersebut, iaitu raqabah mukminah, walaupun tidak disebutkan mukminatun dalam dalil zihar. Ini kerana apa yang berasal daripada hukum yang sama pada dua dalil, maka perlulah kita menyamakan antara dua dalil itu, walaupun berbeza daripada segi takyidnya, kerana wujud percanggahan kalau kita tidak menyamakan. Manakala pada Hanafi pula, lianna hamlul mutlaq 'ala al-muqayyad darbu min ta'wil tawfiqan lit-ta'arud. Maksudnya, jika kita lianna hamlul mutlaq, kerana memasukkan mutlak ke atas muqayyad itu boleh mengubah makna, kerana dia tidak kerana dia tidak boleh mewujudkan percanggahan. Jadi kita tidak perlulah, maka fala ta'arud huna, tiada percanggahan di situ. Jadi maka tidak perlulah, fala hajatul lil hamal, maka tidak perlulah memasukkan. Sekian daripada kami, terima kasih.